Perjalanan Eva kat Sabah ni memang pada Eva antara yang untuk tahun ni lah lepas PKP antara yang sangat bermakna. I dapat mengalami benda yang macam jumpa orang yang Masya Allah best sangat. Eva rasa macam ya Allah, aku pun tak mampu nak buat apa yang diorang buat ni. So antara orang yang kita jumpa sebenarnya through a campaign yang kita lakukan, kita ada buat campaign Share the Joy. So kita ada hantar 2 orang kanak-kanak ni ke satu sekolah. Sekolah ni sekolah biasa je. Dan so Eva dapat jumpa Puan Ida. Puan Ida ni adalah guru besar sekolah tu. Mungkin Fatri nak ceritakan sikit. Itu adalah salah satu sekolah swasta yang atas persendirian lah. Dan kalau ikut dia ada iuran tertentu. Tapi sebenarnya sekolah tu dorang memang fokus kepada golongan yang asnaf lah. Fakir miskin yang susah nak hantar ke sekolah-sekolah kerajaan, tapi sebenarnya juga majoriti pelajar di sekolah tu sebenarnya adalah daripada golongan-golongan yang tak ada dokumen ni. Sebab nak hantar ke sekolah kerajaan tak boleh. Jadi terpaksalah ambil yang sekolah swasta. Alhamdulillah ada juga ibu bapa yang masih berfikiran pendidikan ni penting untuk anak-anak dorang. Mesti pandai membaca, mengira supaya di kemudian hari anak-anak dorang ni tak mudah ditipu. Susah betul ditipu. At least dorang boleh berfikir panjang. Dorang boleh tahu bezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun dorang nak dapatkan sumber pendapatan tu susah. Tapi dorang usahakan juga, sebab yang saya difahamkan iuran untuk sebulan RM50 untuk sekolah swasta tu. Majlis Keselamatan Negara yang ada di Sabah ni, dorang sendiri pun ada sekolah yang atas dasar inisiatif MKN sendiri untuk wujudkan di SPMP. SPMP ni skim penempatan masyarakat pelarian untuk golongan-golongan yang ni lah, golongan-golongan yang tak ada dokumen ni. Jadi di setiap SPMP ni MKN ada wujudkan sekolah sebenarnya. Jadi setakat ni dalam dorang punya ni, dorang dah ada 11 buah sekolah. Tapi sekolah dorang tu basic sangat. Bukan lagi basic, saya rasa basic pun tak sampai lagi. Sebab sangat. Tandas pun tak ada. Majoriti sekolah ni tiada tandas. Electricity tak ada. Electricity, dia ada air pun, dia ada sekolah pun orang kata macam sekolah yang Piramli yang dulu tu. Kalau sekolah Piramli tu kan alif ya mim buaya. Jadi itulah sekolah orang tu yang meja panjang kayu, duduk meja tu pun buat sendiri. Facilities pun macam barang-barang pun tak ada kan. Memang sangat kurang. Jadi macam itulah sekolah-sekolah yang MKN buat. Jadi fokus kami pun alhamdulillah untuk membantu MKN daripada sibuk nak buat sekolah-sekolah baru baik kita improve sekolah-sekolah dorang ni, terutamanya untuk yang pelajar-pelajar bagi keselesaan lagi. So macam what's impressive tentang Puan Idah ni, mula dia adalah arwah suami Puan Idah ni, dia adalah seorang guru besar, guru juga. Arwah suami dia tu asalnya guru kerajaan. Guru kerajaan. So dia nampak macam ada gap yang dia rasa dia perlu feel tau. Dia digerakkan di hati dia sendiri. So first apa yang dia buat adalah dia sewa lot. Satu lot tu dalam 700 lot kedai. So sekolah ni atas kedai. Tahu macam building tu bawah tu kedai makan. Tu nak pergi ke sekolah tu tingkat 2. So daripada asal satu lot kedai ni, diorang pun tak tahu kalau diorang buka sekolah ni ada tak orang daftar. Diorang buka saja. Lepas tu ramai. Sebelum PKP diorang cakap dengan kita, sebenarnya ramai students diorang, tapi lama kelamaan diorang tak ada mampu dah, jadi semakin kurang. So bila dah PKP dah buka balik ni kan, students berkurangan, tapi masih ramai lagi students yang datang. So arwah dah meninggal. Jadi Puan Idah ni take over dan sampaikan dengan niat diorang yang kecil ni. Sekarang ni dah berapa lot? Dah 3 lot. Dan guru pun dah semakin ramai. Anak dia pun jadi guru. Ya, anak dia pun jadi guru, Masya Allah. Dan yang Eva rasa macam kagum sangat tu kan, macam mana Allah tanamkan niat tu kat hati suami dia dan kat hati Puan Idah ni dan anak-anak dia, sampai berterusan dia buat sekolah ni. Walaupun dalam PKP tu pun it was difficult for them to sustain pasal tutup. Jadi bayar rental tu berterusan. Kan? Tapi tengok dia orang punya kecekalan tu yang sangat kuat tu untuk dia orang nak tolong orang, dia teruskan juga. Dan yang lagi masya-Allah tu sebenarnya dia mampu develop students yang dia kata sekarang ni ada satu student tu dah jadi arkitek, masya-Allah. Ada yang jadi pilot, subhanallah. Dan bila kita interview budak-budak kat situ kan, kita tanya dah besar nak jadi apa. So bayangkan ini adalah kanak-kanak
asnaf dan kanak-kanak yang stateless ni yang tak ada dokumen, tapi diorang ni sebenarnya bercita-cita tinggi. Dan I think ini yang menggerakkan Puan Ida dan arwah suami dia untuk macam I need to do something, you know. So tanya diorang nak jadi apa, ada satu niat jadi doktor, ada satu niat jadi guru. Jadi Eva rasa macam bila Eva nampak Puan Ida tu macam ya Allah ya Tuhanku, orang biasa je mampu menjadi asbab mengubahkan nasib orang. Mungkin pada dia itu bukan niat dia pun, dia nak kasih pendidikan, tapi dengan tak sengajanya ataupun benda itulah yang berlaku. Dia bantu mengubah nasib-nasib kanak-kanak ni, and I think that is something yang Eva sendiri tak mampu lakukan. So that is one of the pada Eva heroes yang Eva dapat jumpa dalam perjalanan Eva kat sini. Another one is guru yang berada dekat sana juga, Puan Kamaria. Dia Masya Allah, pasal kanak-kanak yang kita hantar kat sekolah ni, kita taja yuran sekolah dia. Betul. Dia adalah daripada kampung berdekatan. Kampung tu tepi laut. Kampung Gelam, kampung tepi laut. Dekat kampung yang kecil tu ada dalam 101 keluarga, dan 101 keluarga tu ada total about 505 people kat situ, yang memang diorang ni stateless, memang teruk sangatlah keadaan tu. Kalau korang pergi tengok FB Instagram tu boleh nampak lah dia punya sampah sarap keliling dalam kehidupan yang macam tu. So Puan Kamaria ni ambil inisiatif sendiri untuk menyantuni diorang, untuk find out diorang tu macam mana, buat bantu. Setiap kali dia ambil inisiatif sendiri untuk bagi makan, untuk join sekali dengan program Islamic Relief sebagai volunteer. You know, saya cakap, ya Allah, baiknya orang-orang kat sini, besarnya hati diorang, mulianya hati diorang. Dan ini yang Eva nampak, bukan saja Puan Kamaria, bukan saja Puan Ida. Sedangkan kerja-kerja yang diorang buat tu tak berbayar pun kan. Tak berbayar, nampak tak? So macam, ya Allah ya Tuhanku, semoga aku dapat macam jadi sehebat mereka. So apa yang Eva nak ceritakan kat sini adalah sebenarnya kita ni betul wallahi tak payah jadi sesiapa, tak payah kaya raya, Betul. tak payah nak jadi kuat ke, jadi selebriti ke, jadi apa kalau kita nak bantu orang. Kita nak bantu orang kena dasar keikhlasan hati kita, dasar perasaan kasihan kepada orang lain, dan nak melihat orang lain tu hidup dalam selesa. Sebab bukannya kita seorang mukmin selagi kita boleh tidur dalam keadaan selesa apabila kita tahu ada saudara mara kita yang tidur dalam keadaan kelaparan. So kalau orang nak tanyalah apa yang Eva boleh take back daripada pengalaman Eva pergi ke Sabah, apakah keindahan sebenar bumi Sabah ni, pada Eva personally adalah orang-orang macam ni. Orang Sabah ni sangat Masya Allah sangat, because bukan diorang aja, ada ramai lagi. Kita ada shoot kat kafe, orang tu pun ada tolong ambil pekerja orang stateless ni. Betul. Bukan atas dasar diorang ni murah, bayar murah, tak. Pasal diorang tahu diorang ni lebih memerlukan pekerjaan. Ramai aja yang boleh kata tak nak lah, takut lah, pasal diorang ni ada yang ada bad reputation juga. Betul. Pasal bad reputation tu pasal terdesak. Tapi itulah Masya Allahnya pengalaman Eva bila berada di bumi Sabah. So Eva harap yang anda semua dapat terkesan dengan cerita-cerita ni dan make yourself heroes. All of us are capable of being heroes. Pasal kita tak tahu, kadang-kadang orang dah dalam keadaan putus asa sebenarnya, tapi dengan keikhlasan kita membantu sikit tu adalah cahaya harapan yang mengubahkan niat diorang untuk berputus asa dan teruskan beri semangat untuk mereka terus berjuang. So jangan fikir kecil tentang segala kebaikan yang kita akan lakukan tu. Kalau kita rasa kita ada peluang tolong orang, tu sebenarnya rezeki untuk kita bantu mereka. Jadi bila bantu tu seperti Brother Fatih, bantu terus menerus. Cari, kalau sini jalan mati, cari jalan sampai dapat, insya-Allah. Dan insya-Allah Allah akan memberikan rezeki pada kita, barakahkan, memudahkan segala urusan kita juga. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, menyenangkan orang lain, Allah akan menyenangkan urusan kita yang kita tak mampu settle, insya-Allah. Lepas ni kita akan continue antara kempen paling Eva rasa macam impact kat diri Eva lah, kempen Gift of Hope. So kita akan ceritakan tentang success story Gift of Hope ni, di mana kalau kita dengar cerita ni, kita akan sedar bahawa kita mampu keluar daripada kepupung kemiskinan kalau kita doa dan kita bersungguh-sungguh nakkan ubah hidup kita.